Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Nur Farhan selaku moderator kepada tetamu-tetamu kita pada malam ini dalam wacana progresif 1.0, masih relevankah parti politik buat anak muda? Sebelum kita pergi lebih lanjut kepada topik perbincangan kita pada malam ini, program wacana ini merupakan program temubual pertama bagi pertubuhan kebajikan progresif faham. Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit tentang pertubuhan ini. Pertubuhan ini kebajikan progresif Pahang atau lebih dikenali sebagai progresif Pahang. Dia anggotai oleh anak-anak muda Pahang dan terdiri dari pelbagai latar belakang. Progresif Pahang merupakan sebuah pertubuhan yang ditubuhkan dengan tujuan menjalankan aktiviti-aktiviti kebajikan dan senantiasa bergerak maju bagi mencapai kemajuan diri dan masyarakat Pahang amnya. Berbalik kepada agenda kita malam ini, masih relevankah parti politik buat anak muda? Mutakhir ini, kita lihat rata-rata anak muda sudah tidak cakna dengan parti-parti politik. Perkara ini ditambah buruk dengan keadaan politik semasa tanah air kita, di mana parti-parti politik sekarang dilihat dari sudut yang sangat tidak baik. Dan ditambah lagi dengan pandemik COVID-19, keadaan rakyat yang semakin susah, jumlah pengangguran meningkat, tetapi anak muda melihat orang-orang politik ini masih berpolitik seperti tiada apa-apa yang berlaku. Keadaan-keadaan ini juga menjadi memuncak apabila janji-janji yang ditabur semasa PRU ke-14 yang lepas tidak ditunaikan oleh parti pemerintah. Dan perubahan tampuk kerajaan secara tiba-tiba pada Mac tahun lepas menyebabkan parti-parti politik ini dilihat tidak lagi memperjuangkan nasib rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan individu dalam merebut kuasa. Senario-senario sebegini dilihat menjadi salah satu punca keyakinan anak-anak muda terhadap parti-parti politik semakin kendur. Dan masih relevankah parti politik buat anak muda? Bersama saya pada malam ini ada tetamu-tetamu yang kita jemput untuk berkongsi pendapat atau idea mengenai persoalan yang kita hadapi ini. Saya ingin memperkenalkan tetamu kita. Tetamu yang pertama, saya ingin memperkenalkan tetamu pertama kita adalah saudara Muhammad Irfan bin Muhammad Zamri. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio kami. Waalaikumsalam. Beliau merupakan ahli parlimen belia. Mantan ahli parlimen belia, maafkan saya. Beliau juga merupakan mantan Presiden Mahasiswa Nasional. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Presiden Majlis Mahasiswa Pahang UTHM dan juga pernah memegang jawatan sebagai Naib Presiden Majlis Mahasiswa Anak Pahang Kebangsaan. Betul? Okey, selamat datang ke studio kami. Dan terima kasihlah lagi datang. Terima kasih. Seterusnya adalah saudara Muhammad Amirul Afiq. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio kami. Assalamualaikum. Beliau merupakan penyandang Ketua Penerangan Pemuda UMNO, IM, Indra Mahkota. Dan beliau juga merupakan seorang peguam. Betul? Betul. Okey, terima kasih. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan. Dan tetamu kita yang ketiga, saudara Wan Emril Nizam bin Wan Embong. Okey. Assalamualaikum dan selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Okey, beliau merupakan Presiden Majlis Belia Negeri Pahang, pengerusi sukarelawan tunas wawasan. Tunas warisan, sorry. Bukan pengusi lah, lebih kurang pada macai. Dia juga lah mantan pengerusi GPMS Negeri Pahang dan juga mantan Presiden Majlis Mahasiswa Anak Pahang yang kedua. Okey. Jadi seterusnya kita pergilah pada soalan pertama. Soalan ini saya tujukan kepada Irfan. Ready? Okey, saudara Irfan. Sebagai seorang anak muda yang paling muda di kalangan panelis pada malam ini, apakah pemahaman saudara berkenaan parti politik? Apakah kewujudan dan pembabitan anak muda dalam sebuah parti politik ini memberi impak kepada sosial dan masyarakat? Dan kenapa? Boleh huraikan sikit, boleh kongsilah dengan kita. Baik, terima kasih saudara Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak pergi panjang untuk pusingan yang pertama ini. Tetapi untuk menjawab dua persoalan tersebut,
Yang pertamanya adalah parti politik ini dari dimensi saya sendiri, ianya bukanlah daripada buku. Ia sebuah satu organisasi yang membentuk satu jajaran untuk melakar masa depan negara. Kalau kita lihat parti-parti politik besar negara ini mempunyai setiap jajaran yang tertentu. UMNO dengan agama, bangsa dan tanah air, Parti Keadilan memperjuangkan equality ataupun keadilan, DAP memperjuangkan sosialis. Maka setiap parti politik ini mempunyai jajaran yang tersendiri untuk melakar masa depan negara. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila kita sebut tentang soal anak muda dalam parti politik ini, ianya berkait rapat dengan sosial dan juga masyarakat. Tetapi kita kena ingat, di dalam parti politik ini, dia perlu ada keseimbangan. Dia perlu ada orang dewasa dan juga perlu ada orang muda. Kerana orang muda ini, dia kaya dengan idea. Orang muda ni kaya dengan idea. Macam-macam mereka nak buat. Tetapi, untungnya ada orang dewasa dalam parti politik adalah mereka ini mempunyai pengalaman yang menyatakan bahawa tak semua idea-idea itu dapat dilaksanakan. Sebab itu perlu ada kesinambungan dalam antara orang lama dan juga orang baru dalam parti politik. Dan saya rasa perkara ini bukanlah satu perkara yang baru. Ia sudah lama diketengahkan. Tetapi dalam konteks parti politik pada hari ini, kita lihat lebih ramai orang lama berbanding orang baru. Dan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mungkin kita akan kupas sebentar lagi. Tetapi apa yang cuba saya sampaikan pada hari ini adalah antara orang lama dan juga orang baru ini perlu digandingkan. Walaupun kita tak akan dapat satu kata putus ataupun satu persetujuan yang 100%. Ia pasti berbeza. Walaupun kalau kita tengok pasangan kembar sekalipun, dia tak akan dapat satu kata putus yang 100%. Sebab orang muda juga orang lama ini, dia akan berlaku kritikan dan juga mereka ini lebih kritis. Dan saya rasa apabila kita kaitkan dengan sosial dan juga masyarakat, dia sama ada memberi impak ataupun tidak memberi impak, ianya bergantung kepada individu dan juga perjuangan parti tersebut. Maka kalau saya boleh konklusikan untuk pusingan pertama ini, ianya tidak mungkin sama ada orang muda mampu beri impak yang besar kepada sosial dan juga masyarakat, tetapi ia bergantung kepada niat bagaimana dia menggerakkan parti tersebut, sama ada untuk kepentingan sendiri ataupun mengikut jajaran parti politik itu sendiri. Daripada saya. So maksudnya kita tak bolehlah terlampau orang muda, terlampau ramai sangat. Betul. Mana kena perlu balance dalam keadaan betul. itu. Okay, terima kasih kepada saudara Irfan, dan soalan kedua ni saya nak tujukan kepada saudara kepada saudara Aimirul Afiq. Saudara selaku pemimpin sayap muda dalam parti politik, adakah pelibatan banyak anak muda di dalam sebuah parti politik sangat penting, dan kenapa kalau ia penting? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih atas jemputan. Dan saya nak nyatakan rasa gembira hadir ke studio ni sebab dia punya design kebanyakannya Liverpool. Dan saya juga salah seorang pengikut mazhab Liverpool. Jadi semoga sama-sama kita menuju ke kejayaan lah, insyaAllah. Baik, berbalik pada soalan tersebut tadi, bila menjawab persoalan penting, kita bicara kepada 3 segmen. Yang pertama, kita penting kepada anak muda sendiri. Yang kedua, adakah ia penting kepada survival parti politik itu? Dan yang ketiga, adakah ia penting kepada kehendak negara? Jadi dalam berbincang tentang anak muda itu sendiri, relevannya sekarang ni ataupun hakikatnya adalah anak muda ni cuba makin jauh daripada parti politik. Jadi untuk mengatakan bahawa kita ataupun golongan dalam politik ini penting kepada anak muda adalah satu perkara yang penting untuk kita sedar kita perlu ada penawaran baru. Jadi anak muda merasakan mereka tidak penting untuk bergiat dengan politik sebab mereka ada banyak perkara lain yang perlu diberikan fokus dan keutamaan. Jadi untuk mengatakan parti politik penting kepada mereka, itu persoalan yang perlu ahli politik sendiri jawab. Dan yang kedua, adakah parti politik memerlukan ataupun penting anak muda kepada parti politik? Yes, memang jawapannya penting. Sebab kita akan berlaku konflik sama ada kita nak ramai, the more the merrier, ataupun kita fokus kualiti berbanding kuantiti. Tapi parti politik, semua parti politik, kita tak pernah letak satu guideline. Contoh, nak jadi ahli parti kami, awak mestilah tall, dark and handsome, contoh. Awak mestilah bukan daripada orang miskin. Awak mestilah seorang yang tidak ada sebarang rekod jenayah, tak. Sebaliknya kita buka parti kita untuk semua.
Jadi parti politik semestinya lebih ramai, lebih bagus. Lebih ramai, lebih tinggi sokongan. Lebih tinggi sokongan, lebih banyak undi. Jadi kepada parti politik memang anak muda itu penting. Dan yang ketiga, kepada negara, adakah penting untuk penglibatan anak muda dalam parti politik? Saya rasa itu masih dalam grey area. Sebabnya kalau nak banding beza contoh, kita bertiga lah, individu yang orang kata ada kegiatan aktif dalam politik. Nak banding kita dengan Nico and David ataupun Lee Chong Wei. Saya rasa sumbangan mereka berdua jauh lebih tinggi, walaupun abang tinggi lah ya. Orang veteran pemuda kita panggil ya. Tapi maksudnya dalam arena masing-masing, dalam perjuangan masing-masing itu ada inspirasi yang boleh kita bawa pada anak muda. Jadi kalau sumbangan itu boleh datang daripada aspek yang lain, sumber yang lain, kenapa tidak? Jadi politik ini cuma satu wadah yang kita anggap penting untuk menjadikan anak muda itu tidak lesu. Sebaliknya mereka ada perjuangan, mereka ada hala tuju. Dan sekarang bila mana parti politik merasakan anak muda penting, mereka perlu datang dengan satu offer yang baru sebagai contoh. Kalau dulu Adidas dan Converse contohnya jenama kasut yang paling orang suka. Tapi tiba-tiba naik muncul dengan pelbagai desain baru, pelbagai teknologi baru, datang pula Adidas counter dengan teknologi boost sekarang. Jadi graf populariti jenama itu berbeza mengikut tawaran baru. Begitu juga dengan parti politik. Kalau nak anak muda join, rasa anak muda itu penting, maka berikan satu offer yang baru untuk menarik minat mereka dan barulah mereka akan merasakan diri mereka penting sebenarnya untuk perjuangan politik. Itu saja bagi soalan yang pertama. Terima kasih. Okay, terima kasih. Semaknanya keperluan anak muda lah daripada mewarisi ke sebenarnya. Ya, meneruskan legasi mana apa yang dibuat supaya dia tak terputuskan. Seharusnya begitulah. Okey, terima kasih kepada Amirul. Jadi soalan seterusnya ini saya semestinya tujukan kepada saudara Wan Emre. Saudara memang sudah lama dalam dunia aktivis, sejak dari zaman mahasiswa. Menjawat jawatan tertinggi dalam belia di peringkat negeri dan juga terlibat dalam politik. Apakah sebenarnya yang membezakan antara parti politik dan NGO? Apa signifikan kedua-dua organisasi ini di kacamata saudara? Okey, terima kasih kepada Adinda Pak An, kepada Adinda aku yang lain. Turut bersama-sama menjadi ahli panel pada malam ini. Pertamanya saya menzahirkan ucapan terima kasihlah kepada Progresif Pahang kerana telah mengambil satu inisiatif untuk kita dapat mencerakinkan idea serta pemikiran kita dalam konteks kefahaman kepada anak-anak muda kononnya. Ya. Jadi bila bercakap soal antara politik dan NGO, saya rasa sama dulu. Sebab saya dah duduk dalam agensi, dalam organisasi politik. Saya juga duduk dalam belia NGO zaman mahasiswa. Matlamat dia adalah untuk kita mendapatkan kuasa. Ya? Sama je. Cuma dalam politik dia punya konteks dia berbeza. Politik ni dia ada dia punya ala Machiavellian, dia ada cara Cicero, dia ada cara-cara kaedah-kaedah dan juga propaganda. Sebab bila sebut parti politik ni, dia adalah merupakan satu circle of power, satu perkara yang dekat dengan center ataupun punca kuasa. Tetapi NGO ni lebih kepada kita berada dalam NGO, apa matlamat kita. Macam contoh kita berada dalam gerakan Belia 4B bergerak. Tujuan dia adalah lebih kepada untuk kita menyemarakkan aktiviti anak-anak muda, terutamanya dari segi kegiatan kebeliaan. Duduk dalam GPMS, saya pernah duduk dalam GPMS untuk kita memberi ilmu, berkongsi pengetahuan dengan anak-anak didik kita, dengan para pelajar. Sama juga bila duduk dalam zaman mahasiswa dulu, kita idealis. Kita berada dalam kedudukan di mana bila kita duduk dalam mahasiswa, kita berada dalam dunia dan kepompong yang kita rasa bahawa kita ni cerdik, kita tahu semua benda. Dan kita rasakan bahawa apa yang kita nak sebenarnya, bila kita keluar nanti, kita akan jadi seperti apa yang kita nak. Tetapi hakikatnya tidak. Sebab nanti saya difahamkan ada soalan yang membezakan di antara idealis, realis dan juga populis. Cuma bila kita berada dalam keadaan sekarang, yang kita kena faham bahawa bila kita berada dalam NGO dan politik ini adalah merupakan satu dimensi dunia yang berbeza. Ya, walaupun hakikat dia adalah kita perlu. Ya, sebab kedua-duanya adalah merupakan platform ataupun kita katakan sebagai vehicle untuk kita nak membantu masyarakat,
untuk kita ke arah untuk kita mendapatkan satu kuasa untuk kita menyumbang bakti kepada rakyat, kepada anak muda, kepada apa juga matlamat yang kita sama-sama raikan ataupun yang kita cuba capai bila kita berada dalam organisasi tersebut. Tetapi akhirnya nanti apa yang penting yang menjadi beza taranya di antara politik dengan NGO ni tadi adalah dari segi bagaimana kita membawa hala tuju diri kita sebagai seorang insan ke arah mana yang kita nak sumbangkan, sama ada dari segi kapasiti kita sebagai seorang pemimpin muda ataupun dalam erti kata bila kita berada dalam politik pun kita tengok ke mana hala tuju yang ingin kita bawa. Sebab ada orang masuk politik seperti mana yang dikatakan oleh dua orang ahli panel tadi bahawa dia mempunyai nawaitu ataupun pendekatan yang masing-masing untuk perolehi. Sebab bila berada dalam politik, kita berada dalam satu dunia yang sebenarnya kita kena be the best among the best. Ya, kita kena tunjukkan yang terbaik. Sebab dalam keadaan sekarang pun sebenarnya politik bukan hanya sekadar pada parti yang ada sekarang, tetapi dia lebih terbuka. Sebab tidak hanya kita berasaskan kalau dulu orang berebut nak masuk satu parti ini sebab parti ini sudah lama berkuasa. Sudah lama mempunyai paksi kekuasaan dalam konteks negara kita ni. Tapi sekarang dia sudah berubah. Bila kita berada dalam politik, dia tidak menjanjikan bahawa kita layak untuk menjadi sesuatu yang kalau mungkin yang mengidamkan nak jadi menteri, nak menjadi seorang ahli perniagaan, nak duduk dalam kursi GLC. Itu tidak lagi berlaku pada zaman sekarang. Sebab dalam keadaan sekarang, dari segi real politiknya, politik bukan lagi sebagai satu matlamat untuk survival seseorang, kepentingan seseorang dalam memperjuangkan hanya untuk maknanya kepentingan rakyat semata-mata. Tetapi banyak lagi platform lain yang boleh kita capai dan yang boleh kita perolehi demi untuk kita menjaga kebajikan dan juga masalah rakyat. Itu untuk permulaan ini. Silakan saudara Pak. Terima kasih kepada saudara Wan Emre. Jadi untuk pusingan pertama ni setakat ini dulu, kita akan rehat seketika dan kita akan kembali semula selepas ini. Okay, selamat kembali ke wacana Progresif 150. Masih relevankah parti politik buat anak muda? Jadi saya ingin teruskan perbincangan kita pada malam ini. Saya ingin kembali ke saudara Irfan. Irfan, okey, di era milenial ni, anak muda seharusnya perlu lebih banyak diberi peranan dan ditunjukkan di dalam sebuah parti politik. Setuju? Ataupun tak, dan kenapa? Terima kasih saudara Fahan. Kalau saya boleh tukar sedikit soalan itu. Adakah anak muda diterima ataupun anak muda diperlukan dalam parti politik? Itu pokoknya yang perlu kita selesaikan dahulu. Sebab apa? Sebelum kita beri peranan kepada anak muda ini, persoalannya adalah bagaimana kita nak menarik mereka dan adakah mereka ini penting dalam parti politik. Kalau hari ini sahabat-sahabat saya di luar sana, apabila diajak untuk masuki parti politik, jawapan mereka mudah. Apa kepentingan mereka untuk masuk dalam parti politik? Apa yang mereka dapat? Kerana persoalan itu masih belum selesai sehingga kat ini dan kita kena selesaikan masalah itu. Sebab bila kita nak menarik orang muda dan beri peranan kepada mereka, mereka perlu jelas apakah tugas mereka dalam parti politik. Itu perkara pokoknya. Tetapi saya mengambil pendekatan yang bertanggungjawab untuk menjawab juga soalan ini. Bagi saya, jawapan sudah ada dalam soalan itu sendiri. Apabila kita lihat kepentingan peranan orang muda dalam parti politik ini, kita kena lihat perkara ini dari segi sudut yang lebih besar. Dalam keadaan politik dunia yang lebih baru, memerlukan suatu refreshment, kerana masalah-masalah yang ada pada hari ini, persoalan masalah-masalah gergasi yang ada pada hari ini, semuanya berkait rapat dengan orang muda. Masalah pengangguran, masalah ekonomi, masalah kebejatan, pendidikan dan sebagainya. Maka yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah ini adalah orang muda.
Kerana masalah ini berkait rapat dengan mereka. Kerana inilah perjuangan yang mereka kena teruskan. Mungkin orang lebih dewasa ada pengalaman, tetapi situasinya berbeza. Kalau dahulu perjuangan orang yang lebih dewasa untuk memerdekakan negara, untuk mengangkat ekonomi negara dan juga merapatkan jurang ekonomi negara. Tetapi situasi dah berbeza. Negara kita sudah makin maju. Tetapi kalau kita lihat kemajuan negara, masih banyak pengangguran berlaku. Maka walaupun ada orang yang berpengalaman, tetapi bagi saya persoalan ini perlu diselesaikan sendiri orang lebih muda. Kerana mereka sendiri memahami apa itu denyut nadi dan juga keresahan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Terima kasih, Fahad. So, jadi kalau daripada jawapan saudara Irfan tu sendiri, seperti mana saya faham dari fahaman saya, memang perlulah sangat orang muda ini sebenarnya. Perlu, tapi kita kena selesaikan soalan pokok itu dahulu. Baik. Terima kasih. Terima kasih saudara Irfan. Dan saya kembali semula kepada saudara Amirul. Dan seperti kita sedia maklum, setiap parti ada sayap muda masing-masing. Seperti DAP, Sosius, PAS dengan Dewan Pemuda PAS, PKR dengan Angkatan Muda Keadilan, dan UMNO, ada pergerakan pemuda UMNO. Kalau kita soroti dan lihat tiga parti, iaitu PKR, DAP dan semestinya PAS, sangat aktif dalam proses pengkaderan anak muda. Dan kita juga lihat banyak calon-calon muda diketengahkan dalam PRU lepas. Dan yang terbaru, Parti Muda oleh Syed Saddiq yang dilihat semakin populis di kalangan sebayanya. Jadi saya ingin bertanya kepada saudara, apa program yang dilakukan oleh parti yang saudara wakili dalam menarik perhatian anak muda? Dan perlukah lebih ramai calon-calon anak muda di dalam PRU akan datang? Baik, soalan ni dua benda. Perlu ataupun tidak orang muda ada dalam pilihan raya akan datang. Dan juga apa yang parti saya, parti kita lah parti kita buat untuk menarik orang muda. Menarik orang muda masuk dalam parti politik. Saya pergi pada bahagian pertama, macam mana apa yang kita buat. On paper kita ada beberapa mekanisme. Kita telah menggerakkan dua organisasi ataupun dua kelab. Pada tahun 2019 saja, kita ada kelab mahasiswa UMNO. Kelab mahasiswa UMNO untuk seiring dengan pindaan terhadap AUKU supaya di universiti sendiri, UMNO ada medium untuk bagi penerangan dan juga untuk menarik minat mahasiswa khususnya. Dan seterusnya kita ada skuad Sabil. Pada tahun 2019 juga kita tubuhkan sebagai satu skuad sukarelawan. Tapi saya tidak mahu condemn kedua-dua mekanisme tersebut. Tapi sebenarnya kita perlu datang dengan satu kejutan supaya hasilnya itu jelas. Saya suka nak bagi analogi pasukan Liverpool. Pada 2 tahun lepas. Kita pasukan Liverpool, orang tanya kenapa boleh berjaya, sebab strike force-nya kita tak dapat jangka datang daripada mana. Kebanyakan chances created dalam bola ni menggunakan midfielder, menggunakan pemain nombor 10. Tapi Liverpool guna dua fullback. Kita ada Alexander Arnold dan juga Robertson untuk create chance, untuk bagi banyak assist. Benda-benda ini tidak dijangka oleh pasukan lawan. Jadi, dalam ketika kita nak menentang dengan parti lain, kita tak dapat jangka tiba-tiba parti lawan kita menggunakan individu-individu tertentu yang sudah berimagekan selebriti. Sebagai contoh, saya bagi Syed Saddiq misalnya, YB Hanan Yoh ataupun YB Ketari. Siapa nama tu? Rara. Saya tak ingat, saya jaranglah tengok dia kan. YB Rara. Jadi, nampak gayanya individu-individu ini walaupun 1, 2, 3 orang, tapi image sebagai seorang selebriti ditampilkan pada khalayak umum secara tak langsung. Kita nampak rupanya rupa cantik, wajah handsome ni boleh tarik orang untuk sokong kita. Jadi itu benda-benda antara attacking force yang kita tak perasan sebenarnya boleh wujud. Dulu, kita bincang tadi dulu, UMNO mungkin ada satu wajah, YB Khairi Jamaluddin. Untuk kita kata mendatangkan striking force sebegitu. Namun sekarang ni kita nampak orang dalam parti politik lain dah guna macam tu. Dan anak muda sekarang ni semakin tidak suka berpersatuan sebenarnya. Tapi pelik juga kita datang dengan attacking style Sabil yang juga persatuan, kelab mahasiswa UMNO yang juga persatuan. Jadi saya rasa satu cara lain perlu kita gunakan. Mungkin juga kita cari individu-individu lain untuk counter Rara, untuk counter Syed Saddiq, untuk counter Hanan Yoh tadi, supaya kita dapat berlawan dalam gelanggang yang sama. Jadi saya percaya walaupun kita dah ada mekanisme, tapi mekanisme itu boleh dipertambah.
dan juga diperkukuhlah. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua, adakah perlu calon-calon muda diketengahkan untuk PRU akan datang? Saya percaya tidak perlu ada satu kota-kota tertentu untuk kita tuntut daripada pucuk kepimpinan parti, sebab kita concern anak muda tidak sepatutnya terletak di situ saja. Kita bukanlah nak berjuang lawan orang atas untuk pastikan kita nak 50% untuk ni. Tidak sebegitu. Tapi yang penting adalah kita sendiri, anak muda, memainkan peranan sebagai orang kata agent. Kalau dulu CNI cari orang untuk masuk. Jadi sekarang anak muda perlu jadi agent terlebih dahulu. Dan kemudian kalau kita dapat tunjuk, okey bos, ini orang kawan ni, kita dah kumpul banyak ni, reti-retilah bosnya nak tunjuk, support. Dan kita percaya memang perlu ada calon anak muda. Sebab kalau kita tengok Perdana Menteri Kanada contoh, Perdana Menteri Switzerland ke New Zealand, Perdana Menteri Finland sendiri terdiri daripada golongan anak muda. Bukan anak muda saja, perempuan pula tu. Jadi kita rasa sebenarnya di persada antara bangsa kepimpinan muda ni dah relevan. Dah orang tunjukkan memang boleh. Dan sekarang ni kita bukan nak berlawan dengan orang atas untuk pastikan kita ada kota, tak. Tapi pertama sekali kita buat apa yang kita patut buat, dan kemudian kita tunjuk hasil kita, barulah insya-Allah orang atas akan buka mata dan peluang tu akan ada. Okay? Terima kasih. Mungkin lepas ni kita kena ada squad selebriti UMNO. Mungkin insya-Allah lewat. Okay, terima kasih. Terima kasih Saudara Amirul, terima kasih atas jawapan dah yang dikongsikan. Dan seterusnya adalah Saudara Waimre. Soalannya adalah populis, idealis dan realis. Yang mana sebenarnya perlu ada di dalam diri seorang pemain politik atau aktivis? Dia, kalau kita cerita untuk orang politik yang sesuainya populis lah. Hari ini kita memerintah, besok harga minyak turun RM1.5, RM1.5. Cerah. Ya, itu populis. Ya, macam mana Trump menggunakan tagline American for America, kan? Jadi itu adalah merupakan pendekatan-pendekatan populis kalau kita tengok dari konteks orang politik. Tetapi bila kita bercakap soal idealisme anak muda, macam mana kalau kita berada di zaman mahasiswa seperti mana yang saya katakan tadi, maknanya bila kita duduk zaman kita student dulu, kita nakkan sebuah kerajaan yang ideal, yang kita kira dari segi tadbir urus korporatnya, dari segi tadbir urus negaranya bagus, dari segi orang kata masyarakat madani, dari segi macam-macam lagi idealistik yang diperlukan oleh kita ketika kita berada zaman mahasiswa. Tapi bila saya contohlah ni, saya bahasakan ataupun ibaratkan pada diri saya, bila kita keluar pergi zaman belia, kita duduk dalam keadaan masyarakat yang sebenar, kita lebih realis. Kita berhadapan dengan keadaan yang mana, ini rupanya masyarakat yang kita berhadapan dengan masalah anak muda yang kita lihat dari segi bagaimana dalam keadaan orang politik sendiri, bila kita berada dalam keadaan kita berduduk bersama-sama dengan parti politik. Jadi pelbagai lagi ciri-ciri yang kita dapat bezakan dan kita lihat daripada dua kedudukan realis dan idealis ni tadi. Sama juga contoh kalau kata kita nakkan sebuah pasukan bola sepak yang hebat. Contoh macam Manchester City. Ya. Jadi Manchester City. Ya. Jadi tentu kita nak pemain-pemain yang mempunyai kualiti dan juga dah ternama, ya. Yang mempunyai orang kata dia punya brand dan nama yang tersendiri. Tetapi hakikatnya bila kita lihat kewangan syarikat ataupun kewangan persatuan ataupun pasukan bola sepak itu agak meruncing. Jadi setakat mana yang mereka boleh ada dengan dana kewangan sebanyak itu untuk mendapatkan pemain-pemain hebat yang seperti mana yang diidam-idamkan oleh peminat-peminat mereka. Sama juga dengan kalau kita berada dalam bilik ini. Contohnya kita merasakan bahawa bilik ini studio dia seperti mana studio jamming daripada kumpulan yang yang hebat-hebat. Ya, tetapi alhamdulillah walaupun ada inilah realistik yang kita boleh lihat. Sebab kalau kita bercakap soal ketiga-tiga ilmu falsafah ini, dia yang betul-betul pakar ni kita tengok Cicero, Plato, Gottfried, Immanuel Kant, ini adalah merupakan antara tokoh-tokoh yang membincangkan tentang ketiga-tiga pendekatan ini. Sebab pendekatan ini memang berkait rapat dengan ahli politik, berkaitan rapat dengan pemimpin. Sebab kalau kita tengok dari sudut populis ni tadi, dilawan kepada sistem demokrasi. Sebab apa? Sebab dalam sistem demokrasi, untuk kita mencapai kuasa,
untuk kita menjadi pemerintah, untuk kita mendapatkan undi, kita mesti menggunakan kaedah sistem yang populis ataupun kaedah dari segi advokasi dan juga kita punya orang kata apa publicity untuk kita mendapatkan sokongan daripada rakyat mesti populis. Sebab itu kalau tengok dasar-dasar kerajaan yang nak mendapatkan populariti daripada kerajaan ialah hapuskan PTPTN. Jadi sampai sekarang apa kesudahannya dengan dasar untuk mereka menghapuskan PTPTN? Sama juga dengan tawaran pekerjaan kepada anak-anak muda, 1 juta pekerjaan baru kepada anak-anak muda. Jadi sedangkan bila mereka mementas selama 22 bulan, akhirnya apa janji-janji pekerjaan-pekerjaan baru yang ditawarkan kepada anak-anak muda. Jadi dasar-dasar populis inilah sebenarnya adalah cabaran dalam mana kita sebagai sebuah negara demokrasi untuk maknanya parti-parti politik ini mendapatkan sokongan dan dokongan daripada anak-anak muda untuk terus memacu propaganda politik mereka ke arah untuk mendapatkan sokongan dan meraih undi daripada anak muda. Terima kasih. Daripada bangkai tapi kita perlukan kepelbagaian. Kepelbagaian. Perlu ada populis tu perlu ada. Kena ada. Kan? Itu dia bergantung kepada kondisi dan prioritas. Terima kasih kepada saudara Wemre dan sebelum kita sambung kepada pusing yang ketiga, kita akan berehat juga sebentar dan kita akan kembali semula sebentar lagi. Allahu Akbar. Okey, terima kasih dan kita kembali kepada wacana Progresif 1.0. Masih relevankah parti politik buat anak muda? Okey, saya ingin teruskan perbincangan kita. Saya ingin mengajukan soalan seterusnya kepada saudara Amirul. Okey, saudara Amirul, apakah sebenarnya keinginan anak muda mengikut pandangan saudara? Apa yang mereka mahukan? Adakah mereka concern dengan isu-isu sosioekonomi seperti masalah pengangguran, kos hidup atau perkara lain di kacamata saudara? Boleh saudara uraikan? Concern anak muda ni sebenarnya satu benda yang kita tak boleh nak fokus pada satu benda. Dia bercapah dan banyak. Saya sendiri akui di peringkat Indra Porter sendiri, pada awal-awal kita di Penggal Baru tu, kita banyak fokus kepada isu nasional. Jadi kita cuba bawa anak muda untuk sama-sama concern kepada isu nasional, isu ICERT, isu kegagalan dan kedangkalan pentadbiran kerajaan PH. Dan apabila kita baru mula-mula nak merangkak, nak santuni isu-isu tempatan dan anak muda yang khusus, kita terkejut dengan COVID-19 pula. Jadi pada masa dan ketika ini banyak kita lebih kepada bagaimana kita nak bantu anak muda sendiri dari segi ekonomi. Saya percaya kalau kita cakap soal kos sara hidup, ia bukan concern anak muda saja, tapi lebih pada mak ayah mereka, orang tua pun concern pasal isu ekonomi. Jadi di peringkat Pahang, saya bagi jawapan yang lebih khusus. Di peringkat Pahang kita, Kuantan dululah, Kuantan kita lebih bertindak sebagai orang kata apa, pemudah cara. Bisa kata orang kata MPK susah nak bagi lesen dan permit. Dan kita pemuda bertindak sebagai pemudah cara untuk turun kepada lapangan, kita bagi tahu pakcik, makcik ataupun abang kakak, benda ni tak susah pun. Dan kita boleh bantu kalau nak pemudah lesen bagaimana, nak permit bagaimana. Benda tu dah terbukti dah kita buat dah pun. Yang keduanya, Kerajaan Pahang ada umum bagaimana untuk anak muda diberikan satu, bukan geran tapi bantuan dan sokongan dari sudut nak buka gerai Aki Burger contohnya. Jadi anak muda di peringkat-peringkat dan setiap kawasan dah diberi. Okey, awak supervise kawasan awak, cari anak muda yang memerlukan bantuan, kita bagi data dan kita bagi sokongan yang diperlukan. Jadi dari segi ekonomi, pergerakan itu sudah ada walaupun agak lambat dan slow sebab kita masih lagi terkesan dengan COVID-19. Tapi saya percaya isu anak muda dan peluang pekerjaan tidak akan pernah tamat. Tidak akan pernah tamat. Lebih-lebih lagi pula lepas COVID-19 ini ramai yang dibuang kerja sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Jadi pada masa akan datang, kita harap di peringkat negeri Pahang Darul Makmur dan juga Kuantan sendiri, dengan Kuantan telah pun di-upgrade daripada sebuah bandar pada bandaraya, saya percaya lebih banyak peluang pekerjaan yang boleh kita buat. Dan di peringkat pemuda UMNO dan Mahkota sendiri, sebenarnya kita ada satu cadangan yang saya tak pasti dah dikemukakan peringkat atas ataupun belum, tapi kita dah bincang setahun lebih. Ya. Dulu ketika UMNO memerintah, kita ada program SLIM, Skim Latihan Satu Malaysia, di mana anak muda yang tidak ada hala tuju lepas graduate, kita pergi
kepada program ini terlebih dahulu, kemudian kita barulah anak muda boleh dapat sedikit skill yang diperlukan dalam industri. Kemudian barulah anak muda ini dipasarkan kepada industri siapa yang nak ambil. Tapi selepas kerajaan UMNO tumbang, program ini disepikan sebentar. Jadi kita bincang di peringkat Indahman Kota, kita kata walaupun Malaysia tidak menjalankan SLIM ini, apa kata Pahang kita mulakan slip ke letak penama sekalipun, supaya anak muda khususnya graduan di Pahang ini tidak dibiarkan sepi tanpa guideline. Mungkin kita boleh adakan kerjasama dengan industri. Tak kisahlah gaji bayarannya mungkin tidaklah sebesar SLIM, tapi mungkin kerajaan Pahang boleh subsidise separuh dan industri bayar separuh, untuk memastikan anak muda ini tidak sentiasa terkongkong dalam krisis pekerjaan. Sebab orang kata anak muda terlalu memilih. Tidak. Pada dasarnya peluang pekerjaan itu tidak banyak, dan kalau ada pun tidak sesuai dengan kemampuan dan juga skill yang mereka ada, dan kalau ada pun offer kepada ramai warga negara luar. Jadi saya percaya krisis ekonomi, peluang pekerjaan ini tidak akan habis, dan dalam masa yang sama walaupun kita dah mula, tapi ia masih slow dan insya-Allah akan boleh dipeningkatkan dalam masa akan datang. Ya, terima kasih. Saya setuju dengan saudara Amirul tadi kata yang anak muda dia ni sebenarnya tak memilih pun. Sebab kalau kita tengok daripada ramai anak muda sebenarnya bekerja bukan di dalam bidang apa yang dipelajari di peringkat universiti ataupun di CJ yang mereka ada lah. Jadi terima kasih kepada Amirul atas jawapan dan uraian, dan saya nak terus kepada saudara Waimre. Saudara Waimre sudah melalui satu perjalanan yang boleh dikira panjang sebagai aktivis dari zaman mahasiswa hinggalah menjawat jawatan nombor 1 belia, Pahang. Boleh saudara kongsikan pengalaman saudara di era reformasi, yang mana saya kira ketika itu saudara adalah penuntut di UIA. Jiwa masih memerontak ketika itu, masih darah muda. Seterusnya zaman pasca Dr. Mahathir, sehinggalah zaman digital yang mana maklumat ada di hujung jari ni. Apa pandangan saudara terhadap perkembangan politik tanah air kita? Okey, dia nak orang kata throwback cerita lama ni yang segar ni. Sebabnya yalah, zaman tu bila saya tak nafikan, bila zaman reformasi kita orang masa di UIA tu ramai yang telah tergetah, ya. Sebenarnya kita orang ramai terikut dengan yalah waktu zaman reformasi tu, sebab UIA waktu tu orang kata Universiti Ilham Anwar, Universiti Inspirasi Anwar. Jadi kita memang tak nafi, kita ikut pergi sampai ke rumah dia dekat Bukit Damansara, pergi ikut tengok. Ini pengakuan eksklusif. Kita tak perlu kita nak maknanya nak sembunyi-sembunyi ni. Sebab dulu memang Anwar Ibrahim ni idola anak-anak muda di UIA. Tapi saya antara yang terselamat lah. Mula-mula tu memang kita follow abang-abang kita, jom pergi, jom ikut tengok reformasi tu. Reformasi. Ingat lagi dia punya intonasi dia kan. Tetapi itu hakikat pada ketika itu. Kalau kita tengoklah, cari pada zaman tu, saya malas nak buka lah kan. Antara pimpinan pemuda sekarang pun ramai duduk sokong Anwar dulu kan. Jadi saya pun tak heran lah kalau kata baru ni kata seolah-olah ramai nak bagi Anwar jadi PM tu. Itu saya no comment lah. Itu kalau nak kita ada buat lebih cerita eksklusif nanti. Tetapi hakikat dia adalah ketika saya berada zaman itu, saya kata bila kita berada zaman mahasiswa ni kita idealis. Kita tengok zaman tu Anwar lah seorang pemimpin yang mempunyai credibility, karisma untuk membela rakyat pada ketika itu. Dan kita tengok kerajaan pada ketika itu pun merupakan satu kerajaan yang begitu bermasalah, digambarkan pada ketika itu. Sebab kita dalam dunia mahasiswa ni, kita sangat orang kata idealistik, kita percaya bahawa kerajaan sepatutnya kena macam ni kan. Tetapi bila kita keluar, kita dah berada dalam mainstream, kita berada dalam masyarakat, kita dah menghadap, maknanya kita dah berhadapan dengan realiti yang sebenar, barulah kita sedar dan kita tahu bahawanya kadang-kadang politik ini adalah merupakan salah satu daripada kaedah untuk digunakan untuk meraih simpati daripada anak-anak muda pada ketika itu. Jadi mungkin ada perbezaan pada ketika mana yang bila saya berada masa zaman reformasi dengan selepas daripada saya berada pada dunia yang sebenar, bila kita mengetahui bahawa sebenarnya ini adalah merupakan satu wayang tinggi production. Itu standard. Sebab orang politik seperti mana saya kata tadi lah, dia akan menggunakan pelbagai propaganda, kaedah-kaedah yang populis
untuk meraih simpati, sokongan, dan juga untuk kita mendapatkan undi daripada rakyat. Tak kira lah apa cara sekalipun, sehinggalah sampai melebamkan mata, ataupun mencederakan diri sendiri. Macam-macam kaedah, cara. Sebab seorang ahli politik mesti pandai berlakon. Sehingga kalau kata patah kaki, ataupun kalau kata mata dia, macam mana tu? Lebam sebelah kanan. Tapi sebenarnya macam dalam cerita Piramli itulah. Madu tiga tu kan. Macam ada seorang ahli politik muda tu, hebat. Dia berlakon kejap lebam belah sini, terencuk belah kaki sini. Jadi itu normal. Kalau tak boleh berlakon, tak usah jadi orang politik. Baik duduk luar daripada politik, duduk main tepi, duduk dalam NGO. Sekarang ni real ke berlakon? Saya cerita betul. Jadi hakikat dia kalau kita tengok, soalan dia tadi adalah kalau kita tengok zaman dulu dengan zaman sekarang ni, bila maklumat di hujung jari dalam keadaan zaman teknologi IoT, AI, Artificial Intelligence, teknologi maklumat sekarang ni begitu pantas. Jadi sebenarnya kalau kita tanya Tun Mahathir pun, dia sendiri pun sebenarnya surrender. Sebab kadang-kadang dia tak, macam bila dia jadi PM7, PM Perdana Menteri yang ke-7. Bila dia tengok sebenarnya netizen dia lebih laju lagi. Dia punya sebaran maklumatnya berbanding dengan apa yang dia pernah jangkakan ketika dia jadi Perdana Menteri yang keempat dulu. Jadi sebenarnya kita tengok bahawa dua zaman yang berbeza. Sebab kalau dulu mungkin kalau kita cerita Anwar kena tangkap hari ni, mungkin besok lusa baru cerita tu sampai ke kampung-kampung. Ini kalau kata seorang pemimpin, katalah Syed Saddiq jadi nak tumbuhkan parti muda. Besok lusa, bukan tak sampai besok lusa, sampai 2-3 jam selepas tu, berita tu akan tersebar di seluruh pelosok negara. Jadi begitu juga kalau ada berita pemecatan ke, ataupun apa-apa juga yang berkaitan dengan sentimen politik, ataupun yang berkaitan dengan berita isu semasa politik, benda itu adalah lebih laju sepantas kilat dari segi dia punya penyebaran ataupun pemviralan maklumat tu. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dalam keadaan sekarang, cabaran besar dihadapi oleh pemimpin-pemimpin politik. Sebab tu kalau kita tengok sekarang ni, kerajaan boleh berubah dalam sekelip mata sahaja disebabkan kerana peranan dan pengaruh yang dimainkan oleh netizen. Jadi netizen ni sebenarnya memainkan peranan yang penting. Dan kebanyakan yang kalau kita tengok sekarang ni, netizen inilah yang mewarnai dan memeriahkan dunia politik kita, tanah air kita pada masa sekarang. Masuklah dari segi anak-anak muda yang duduk dalam mainstream, yang duduk dalam berbagai kaedah cara social media yang ada sekarang ni, Instagram, macam-macam lagi. Sebenarnya kita tak termampu, kita nak capai, dan kita tak maknanya kita nak tangani dan juga mengubah persepsi mereka ni terhadap sesuatu isu dan sesuatu perkara itu memakan masa yang cukup pantas. Sebab tu kadang-kadang kalau kata berada dalam parti mana sekalipun, kalau sesiapa yang menguasai perkembangan medsos ni ataupun social media ni, dia adalah merupakan pemenang ataupun juara kepada isu-isu semasa yang berlaku sekarang. Itu sebab persepsi memainkan peranan penting dalam pembentukan generasi muda pada hari ini. Dia dah jadi macam terbalik. Kalau dulu kita dapat maklumat tu mungkin kita dapat dari top turun ke bawah. Sekarang dari pelbagai arah. Daripada pelbagai arah. Okay, terima kasih saudara Wan Embrain. Saya teruskan kepada saudara Irfan. Saudara Irfan, jika disoroti dan dilihat, saudara juga sangat aktif dalam berpersatuan ni. Saudara pernah menjadi pemimpin di peringkat mahasiswa, Persatuan Belia, dan juga mantan ahli Parlimen Belia. Dan baru-baru ini juga saudara juga sudah terlibat dengan politik. Apa sebenarnya yang menarik minat saudara untuk melibatkan diri dalam aktiviti ini semua? Sedangkan di usia sebegini, ramai di kalangan anak muda lebih suka bergembira bersama rakan, maupun ada yang dah berumah tangga dan beranak pinak. Apa? Kalau sebut soal rumah tangga ni dia berat sikit. Tapi sebenarnya Pak, sejujurnya, saya tidak pernah berminat dengan politik sebenarnya. Cuma perjalanan hidup saya itu mungkin telah disusun ataupun telah diatur hinggalah saya melangkah kaki ke dalam politik. Saya bermula sebagai seorang mahasiswa kejuruteraan mekanikal, yang rata-rata orang lihat budak engineering ni memang jauh sekali dengan dunia politik. Rata-rata bila orang bercakap soal politik akan dikaitkan dengan pelajar-pelajar lawyer ataupun sains politik. Maka
saya ini jauh sekali lah kalau nak berpolitik. Cuma seperti Abang Wan tadi, bila dia zaman UIA dia mengikut orang, maka situasi itu berlaku pada saya. Maka sosok-sosok tubuh pemimpin yang ketika itu yang saya ikut, yang saya tak perlu sebut nama pada malam ini, cuba untuk meyakinkan saya untuk beraktivis. Walaupun suasana ketika itu di selatan tanah air, di Johor, tidaklah sekuat di Lembah Kelang kerana demografik politiknya itu berbeza. Cuma sedikit sebanyak saya belajar tentang politik itu daripada aktivis mahasiswa. Dan pada ketika itu masih ingat perjuangan kami adalah untuk menukar voucher buku kepada kad siswa satu Malaysia. Itu yang kita angkat dan diketuai oleh saudara Farhan Karudin, Pak An juga ketika itu. Maka itulah satu-satunya perjuangan yang sempat saya terlibat untuk membantu mahasiswa. Dan selepas itu saya terjun ke dalam bidang belia, menjadi ahli parlimen belia, juga bukan kerana atas keinginan saya, tetapi atas desakan sahabat-sahabat. Maka saya cuba atas rezeki, alhamdulillah berjaya. Tetapi realiti kehidupannya, Saudara Farhan, setelah saya masuk ke dalam politik ketika tahun 2018 dan menjawat jawatan ketika 2019, saya lihat banyak perkara yang perlu diubah. Parti saya ketika itu masih lagi tidak menerima hakikat bahawa kekalahan mereka itu bukan atas kesilapan mereka sendiri. Walaupun jawapan saya ini mungkin agak kontroversi, tetapi sebagai seorang anak muda kita perlu bercakap tentang kebenaran. Setuju ni. Rata-rata mengeluarkan kenyataan bahawa kekalahan ketika itu adalah disebabkan fitnah. Tetapi secara realitinya, bila kita turun ke lapangan, respon-respon rakyat mengatakan bahawa parti yang kalah itu disebabkan mereka terlalu jauh dengan rakyat. Mereka dilihat jauh dengan rakyat, mereka dilihat sombong dan angkuh, tidak lagi memperjuangkan rakyat. Perjuangan mereka itu sudah jauh lari daripada landasan mereka. Maka saya meneruskan inisiatif bersama sahabat-sahabat. Saya kata kita teruskan perjuangan ini. Perjuangan ini perlu diteruskan walaupun tidak berperanan penting, tetapi untuk menarik sokongan orang muda itu sudah menjadi satu kepentingan kepada orang macam saya. Sudah menjadi satu tanggungjawab. Kerana saya tak nak melihat orang-orang muda pada hari ini mereka seolah-olah tidak tahu apa-apa. Dalam keadaan kita dalam masa hadapan kita akan melaksanakan undi 18. Apakah gambaran politik Malaysia pada ketika itu? Kita masih belum ketahui. Dan sudah menjadi tanggungjawab bukan sahaja orang muda, tapi masuk orang lama sekalipun perlu berperanan untuk memastikan kematangan orang berumur 18 dan juga ke atas ini untuk memahami apakah itu sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Rata-rata tidak memahami apakah itu sistem demokrasi dan parlimen di Malaysia. Mereka masih lagi menganggap bahawa pilihan raya itu hanya untuk memilih Perdana Menteri. Tidak. Mereka hanya kalau ikutkan senario sebenarnya, pilihan raya itu adalah untuk memilih pemimpin setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri dan juga ahli parlimen di kawasan tersebut. Itu simple demokrasi yang kita kena faham. Dan rata-rata pada hari ini tidak faham perkara itu. Sama ada masalah dari segi pendidikan ataupun peranan masyarakat itu sendiri, kita perlu kaji lebih dalam. Dan bagi saya, perkara ini perlu untuk kita bincangkan lebih lanjut. Dan saya rasa siapa sahaja yang merintah selepas ini, mereka perlu lebih berorientasikan rakyat, bukan berorientasikan parti. Apa sahaja yang berlaku, keperluan rakyat perlu diutamakan. Itu saja, Farhan. Terima kasih. Sebab saya pun setuju dengan apa yang Irfan kata. Mungkin kita, masalah utama adalah kefahaman anak muda itu sendiri pada sistem kita, sistem parlimen kita. Dan betul, rata-rata masing-masing marah bila dikaitkan dengan ahli parlimen, terus di-bash adalah menteri. So, everything pun menteri. Tak ada dah orang lain. Okay, terima kasih Saudara Irfan. Kita rehat dulu sementara, seketika, dan kita akan kembali selepas ini untuk pusingan ke-4. 3. Rehat jap. Selamat kembali ke Wacana Progresif 1.0. Masih sama, masih relevankah parti politik buat anak muda? Okey, soalan ni saya teruslah kepada saudara Irfan.
Mungkin tadi dah sentuh juga, tapi tak apalah, kita ulang sekali lagi. Undi 18 tahun ni, wajar atau tidak? Adakah pengundi berumur 18 tahun ni mempunyai kematangan yang cukup untuk memilih? Baik, Saudara Farhan. Bila kita sebut kematangan, ia bukan semata-mata umur. Tetapi umur yang dikaitkan dengan cita-cita yang murni, umur yang dikaitkan dengan idealisme dan juga matlamat yang murni, umur yang dikaitkan dengan keinginan untuk membawa perubahan. Maka itu disebut sebagai kematangan. Ia bukan sekadar umur semata-mata. Tetapi apa yang perlu kita dalami dalam isu ini adalah Parlimen Malaysia telah melaksanakan undi 18 yang telah dipersetujui oleh semua ahli parlimen. Dan sudah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan adik-adik kita ini bersedia untuk meneruskan undi 18. Cuma apakah naratif yang kita nak bawa kepada orang muda ini? Kerana naratif setiap peringkat usia itu berbeza-beza. Kalau dulu kita mungkin boleh berceritakan, kalau boleh saya berikan contoh pada saudara Farhan, mungkin untuk masa akan datang kita boleh bawa satu naratif yang mana kita ingat sejarah-sejarah masa lampau yang telah dilaksanakan oleh negara, tetapi kita tidak bermain di naratif yang tersebut, ataupun kita tidak menggunakan naratif tersebut untuk menarik minat mereka. Saya bagi contoh yang lebih spesifik. UMNO dilihat sebagai jaguh kepada tabung haji, PNB, dan juga Bank Islam. Dan UMNO juga dilihat kepada jaguh kepada dasar ekonomi baru. Pada ketika itu 1970, tak silap saya. Tak apa, saya orang baru. Ketika itu perjuangan adalah untuk memperjuangkan ekonomi orang Melayu daripada kek ekonomi Malaysia. Tetapi perjuangan pada ketika ini sudah berbeza. Tetapi kita tak boleh malu sedikit pun untuk mengetengahkan apa yang telah dilaksanakan oleh UMNO. Saya sebut UMNO kerana UMNO ini sinonim dengan Parti Pemerintah Malaysia. Walaupun berada di luar kerajaan selama 22 bulan. Tapi tak boleh sedikit pun lupa apa yang telah dilaksanakan oleh UMNO. Dan cuba untuk menarik orang muda. Kerana perjuangan pada ketika ini sudah berbeza. Apa yang berbeza? Perjuangan kepada orang Melayu contohnya pada hari ini adalah tentang teknologi. Bagaimana untuk memakmurkan dan juga untuk membesarkan teknologi. Bagaimana orang Melayu nak bersaing bukan lagi dalam negara, bukan lagi antara kaum dalam negara, tetapi orang Melayu sudah memikirkan bagaimana untuk bersaing di peringkat antarabangsa. Itu yang perlu kita berikan gambaran kepada anak-anak muda. Dan mereka ini merisaukan tentang perkara-perkara tersebut. Sebab mereka ini dekat dengan dunia digital. Minat mereka kepada dunia digital dengan permainan e-sport dan sebagainya. Kalau dilihat orang muda hari ini sudah tidak mahu turun ke lapangan, tetapi lebih banyak bermain dengan gadget di hadapan. So itu yang perlu kita berikan kepada mereka. Tetapi dengan syarat bahawa setiap perjuangan parti itu perlu berorientasikan rakyat. Walaupun kadang-kadang apa yang rakyat mahukan itu tidak selari dengan apa yang parti politik mahukan, tapi kita perlu mengambil pendekatan yang lebih berani untuk mengutamakan rakyat. Kerana untuk idea dan juga perjuangan orang muda pada ketika ini berbeza dengan orang dulu-dulu. Kita kena faham. Kita tak boleh nak samakan. Mungkin mak ayah kita kata, oh, mak ayah dulu boleh hidup macam ini, macam ini, macam ini. Tetapi common sense setiap orang tu berbeza-beza. Dan kita kena faham tanpa kita merendahkan mereka sekalipun. Jangan rendah-rendahkan mereka. Kerana mereka ini adalah, orang kata, kita pinjam negara ini daripada mereka. Mereka lah yang bakal untuk memimpin negara. Maka kita perlu berikan naratif dan juga jalan cerita yang baik supaya mereka dapat meneruskan tampuk pemilihan negara pada masa akan datang. Itu saja, Farhan. Terima kasih. Kalau sikit yang nak tambah, macam dari segi aspek kematangan kan, mungkin yelah, tadi macam saudara Irfan saya cakap, tak lepas tangan dengan gadget. Handphone lah terutamanya kan, maklumat dijari. Tapi adakah ini menjadi salah satu faktor mereka mudah dipengaruhi? Ya, saya setuju. Maka tak boleh lari daripada perkara seperti ini. Masalah ini bukan sahaja berlaku di negara kita, tapi berlaku di seluruh dunia. Maka peranan pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin masyarakat maupun keluarga sendiri, untuk mendidik mereka bagaimana untuk mereka memastikan seperti ada balance
di antara menggunakan digital untuk mendapatkan maklumat dan juga untuk berhibur. Kerana maklumat ni kita boleh dapat dari segi 3 perkara. Kalau saya boleh kongsikan. Yang pertama adalah information. Information. Kita boleh dapat mana-mana saja information. Tapi tak semua information tu boleh jadi knowledge. Betul. Kan? Tak semua benda boleh jadi knowledge. Fakta kan. Okey. Kan? Yang tahap tertinggi sekali adalah wisdom. Bila kita gunakan ilmu itu sebagai satu hikmah. Okey, itu saja Farah. Okey. Terima kasih Saudara Irfan. Okey, saya nak teruskan dengan Saudara Amirul. Saudara Amirul, dengan kuasa dan platform yang saudara ada sekarang sebagai Ketua Penerangan Pemuda UMNO Ain Rahman Kota, apakah sebenarnya perancangan dan misi saudara untuk anak muda? Sudah tentu perjuangan saudara dalam politik ni berlandaskan satu cita-cita. Boleh saudara kongsikan? Kalau bertanya perihal perjuangan ataupun visi peribadi, semestinya lah kita nak bangunkan potensi anak muda di Rahman Kota dari sudut ekonomi, dari sudut pendidikan dan dari sudut skill untuk mendapatkan apa saja yang kita perlulah. Jadi dari segi peribadi. Tapi saya percaya perjuangan untuk anak muda perlu lebih cita-citanya perlu lebih besar. Memandangkan kalau kita lihat data selepas PRU lepas pada tahun, kalaulah pilihan raya diadakan pada tahun 2023, kita akan ada 18.8 juta pengundi yang boleh mengundi. Jadi sebahagian besarnya semestinya anak muda. Jadi perancangan kepada mereka ini perlu lebih kritikal dan lebih menyeluruh. Kalau saya sentuh sikit soalan tambahan tadi kepada Irfan berkenaan dengan gadget, saya rasa taktikal politik saudara Rafizi Ramli, ya, dia tidak lari terus daripada politik, sebaliknya beliau fokus kepada AI. Okay. Ya, betul. Dia punya sistem teknologi maklumat. Jadi benda ni memang betul. Contoh, kalau kita pegang telefon, kita chit-chat dengan member, sebut kita nak cari beli boot bola baru. Tak lama scroll Facebook, keluar boot bola. Betul. Jadi benda sebegini parti politik perlu cakna dan perlu menggunakan benda ini sebaik mungkin. Jadi misal kata data-data kita boleh perolehi. Budak-budak ni search apa di Facebook, search apa di Google. Jadi mungkin ejen-ejen politik ini boleh menggunakan perkara yang sama untuk naik minat. Jadi, dan saya percaya juga kalau kita guna taktikal yang sama untuk mengetengahkan individu-individu tertentu untuk menarik minat anak muda, kita boleh buat. Sebab di Amerika Syarikat sekalipun, kalau kita tengok calon timbalan presiden dulu, Sarah Palin, ya, ketika dia nak berdebat dengan calon lawan, Sarah Palin ni ada satu masalah, dia kurang pengetahuan umum, pengetahuan am. Kalau kita cakap pasal mak ayah, pasal kekeluargaan, dia kuat. Tapi Sarah Palin ni kurang dari segi pengetahuan am. Jadi ada satu tim di sekeliling Sarah Palin untuk nurture dia, untuk groom dia dengan info mengenai pengetahuan am ni supaya dia bersedia. Jadi mereka nak menonjolkan Sarah Palin ni sebagai satu sosok untuk menarik minat orang. Jadi tak mustahil kalau kita ada seorang, misal kata Syed Saddiq lah, suka sangat Syed Saddiq kan, kita ambil Syed Saddiq lah, boleh sebut dia. Tak mustahil anak muda di Kelantan akan fikir, saya suka Syed Saddiq walaupun Syed Saddiq di Muar, tapi saya akan undi orang parti Syed Saddiq di tempat saya. Jadi saya percaya disebabkan anak muda ini masih lagi dalam satu budaya idola, dia masih lagi mengidolakan satu simbol. Dulu kita pun suka Backstreet Boys, suka Westlife, masih lagi ada peminat K-pop sekarang ni. Jadi satu sosok itu boleh mempengaruhi kita dalam pembuatan keputusan. Jadi saya rasa tak salah kalau kita menonjolkan individu tertentu. Kalau itulah resepi dalam arena politik sekarang, saya rasa kita boleh lari daripada kita punya perancangan yang lebih kepada persatuan, lebih kepada kelab dan sebagainya. Itu sajalah. Setuju kalau saya kata lepas ni mungkin UMNO perlu ada satu tim yang mana memang fokus kepada penggunaan teknologi ni. Memang kena ada satu tim yang menguruskan AI ni lah terutamanya kan. Ya, sangat setuju. Saya tambah sikit ya. Sebab teknologi ini punca persepsi. Dan UMNO sentiasa tumpas dalam perjuangan melawan persepsi. Baik dulu, kini dan kita tak nak selamanya lah. Jadi satu tim itu sangat relevan. Dan itulah perlunya orang muda dalam insya-Allah pemikiran baru. Terima kasih Saudara Amirul. Dan saya terus pada Saudara Wan Emre. Soalan dia adalah golongan atas pagar dan golongan anti-establishment. Kedua-dua golongan ni majoritinya adalah anak muda.
Golongan anti-establishment ni memang kita kenali sebagai orang yang tak percaya dengan sistem pilihan raya kita. Dan satu lagi, kelompok Golongan atas pagar. Golongan atas pagar ni yang dia wait and see. Dia tak tentu. Dia bukanlah dia kata dia orang UMNO, dia orang DAP ke dia orang PKR, dia tak macam tu. Jadi apa strategi berkesan untuk mendekati golongan ni? Sebab kalau kita tengok saluran 4 dan saluran 5 ni merupakan penentu kejayaan, kemenangan seorang calon. Okey, dia sebenarnya kalau kita kira secara sepintas lalu, dia ada satu lagi golongan yang kita tak sebut di sini, iaitu golongan lompat pagar. Yang mana tersangkut benda tu di celah-celah. Jangan sebut, kena saman dia. Jadi dia sebenarnya menarik dua golongan ni. Saya nak memetik daripada buku Why Young People Don't Vote yang ditulis oleh Michelle Ark. Ni bukan reka-reka, memang ada betul. Saudara boleh Google ya. Jadi dalam buku ini telah menceritakan kenapa anak-anak muda ni tidak tertarik untuk pergi mengundi. Dan penulis ini adalah merupakan seorang anak muda daripada UK, United Kingdom. Cuba kita bayangkan, maknanya negara yang kita rasa memang cukup mantap dia punya demokrasi dia, tetapi dia menulis hakikat bahawa anak muda di negara maju seperti di Amerika, di United Kingdom tidak begitu tertarik untuk turun mengundi. Sebab apa? Sebab pada pengamatan anak muda, dan kajian ini juga disokong oleh Ilham Center, satu kajian yang dibuat oleh satu pasukan research bebas untuk menilai hasil dapatan daripada pilihan raya negeri Sabah. Dia menyatakan kenapa anak muda pun tidak turun semasa mengundi di Sabah. Kalau kita tengok majoriti anak muda tidak turun mengundi di Sabah. Sebab apa? Sebab mereka sebenarnya sudah muak, sudah mual, sudah jelik dengan kebobrokan sistem. Siapa yang selalu guna kata kebobrokan? Kebobrokan sistem yang berlaku dalam kerajaan pada masa sekarang. Apa bezanya? Kerajaan 22 tahun ke? Kerajaan 22 bulan ke? Sama je. Tak sampai 22 bulan merintah, keluar-keluar je berita. Oh, kena tahan duit ASB sebab ni. Lepas tu ni, sebab ni Banglo lah, isu ni lah, isu tu lah, isu pengguam negara ni, isu tu. Padahal baru 22 bulan merintah. Jadi bila anak muda tengok, dua-dua parti ni tidak sebenarnya memperjuangkan kebajikan dan kepentingan mereka dari sudut isu pengangguran, isu pekerjaan, isu macam-macam lagi, akhirnya mereka dah jemu. Dan ini kajian-kajian yang dibuat. Sebab tu bila kita lihat dalam keadaan undi 18 ni, kalau kata tadi betul lah 18.8 juta, yang mana kalau kata berlakulah pilihan raya pada tahun ini yang menggunakan daftar pemilih umur 18 tahun, kita terpaksa berhadapan dengan satu kali ganda. Kalau ikutkan 4.2 kalau 21 tahun ke atas. Tapi kalau turun 18 tahun, kita akan berhadapan dengan 7.2 juta pengundi baru. Yang mana pastinya anak-anak muda ni lah yang akan menjadi penentu kepada saluran undi saluran 4, saluran 5, saluran kalau ada saluran-saluran lain pun. Pastinya inilah yang akan terkesannya nanti saluran ini. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang akan duduk dalam kategori golongan anti-establishment tadi dan juga golongan atas pagar tadi. Sebab mereka akan mengundi berdasarkan kepada satu budaya populis yang dibawa oleh propaganda parti-parti politik yang ada. Sebab kita tak boleh nak marahkan anak muda, pergi ceklah maklumat, tak boleh. Apa yang dia dapat berdasarkan maklumat first hand information yang dapat daripada handphone dia, itu dia akan pegang sebagai satu fatwa, sebagai satu wahyu, bahawa ini adalah merupakan perjuangan daripada parti-parti yang akan bertanding nanti. Tambah-tambah parti muda, kan? Dia akan bawa satu propaganda, dia akan bawa satu dia punya, orang kata apa, dia punya dakwah politik dia untuk meracuni pemikiran anak-anak muda. Mungkin dia akan menjanjikan 1001 apa ni orang kata, janji-janji palsu, janji-janji manis kepada anak-anak muda ini, yang mana mereka pastinya akan tertarik dengan propaganda-propaganda ini. Jadi sebab tu kalau kita tengok pendekatan ini seperti mana yang dicadangkan oleh dua orang sahabat panelis tadi, bahawa kita sebagai parti UMNO, sebagai parti yang maknanya pernah berada dalam mainstream pemerintahan ini, harus menguasai teknologi-teknologi media sosial, artificial intelligence, IoT ni, supaya kita dapat menguasai
pemikiran dan juga jiwa serta sanubari anak-anak muda. Sebab mereka inilah yang akan menjadi penentu kepada kerajaan yang akan terbentuk pada masa yang akan datang ini, pada pilihan raya yang akan datang ni. Sebab kalau mana-mana parti yang berjaya menguasai anak muda, maka dia adalah dikira sebagai champion kepada pilihan raya umum yang akan datang. Sebab itu daripada sekarang, tak kira lah parti apa sekalipun, pastikan bahawa anak-anak muda ini tertarik dengan dasar-dasar, dengan propaganda, dengan manifesto daripada apa yang akan mereka tawarkan, sajikan kepada anak-anak muda ini. Supaya ia menjadi satu gambaran sebagai satu perkara yang pasti dapat menjamin masa depan mereka yang lebih gemilang dan kontinuum. Jadi saya kata itu saja pandangan saya berkaitan dengan golongan anti-establishment dan juga golongan lompat pagar. Atas pagar tadi. Okey. Okey, terima kasih kepada Saudara Wan Imre. Okey, terima kasih kepada Saudara Wan Imre di atas penjelasan yang kira padat tentang kedua-dua kelompok ini, anti-establishment dan golongan atas pagar ni. Jadi saya rasa saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua tetamu-tetamu kita pada malam ini. Sebelum saya nak menutup gelanggang kita malam ini, saya ingin memohonlah setiap dari panelis atau tetamu kita memberikan sedikit rumusan berdasarkan perbincangan kita pada malam ini. Saya mulai dengan Saudara Irfan lah. Boleh sedikit rumusan sebagai penutup untuk saudara. Saudara Farhan, izinkan saya untuk berkongsi satu kisah. Abang Wan kalau saya nak bercerita satu kisah, dia dah pandang lain lah. Saya berkongsi satu kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan seorang anak muda yang berasal daripada Yaman. Kalau kita belajar sirah, kita tahu tentang Uwais Al-Qarni. Dan pada suatu hari, mak kepada Uwais Al-Qarni bagi tahu bahawa sebelum dia pejam mata, dia berhajat untuk pergi menunaikan haji. Kita tahu Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda yang datang daripada keluarga yang miskin. Maka untuk menunaikan hasrat ibunya, dia menggendong lembu selama 8 bulan berjalan untuk membawa ibu dia. Maka bila tiba ke hari kejadian, dia menggendong ibunya daripada Yaman ke kota Mekah sejauh 500 km. Jauh. Itu pengorbanan seorang anak muda kepada ibu dia. Dalam konteks kita pada hari ini, kita bila bercakap soal anak muda, ibu kita adalah negara Malaysia dan kita adalah anaknya. Maka pengorbanan kita kepada negara kita seperti mana Uwais Al-Qarni berkorban untuk ibu dia. Yang pentingnya adalah keikhlasan hati kita dan sejauh mana kekuatan kita untuk membantu dan juga membangunkan negara pada masa akan datang. Itu saja daripada saya, Farhan. Pokok pangkalnya adalah ketulusan hati itu. Ya, betul. Okey, Saudara Amirul, boleh bagi sikit rumusan daripada saudara? Baik, sikit saya nak seru ataupun ajak UMNO sendiri supaya kita selain daripada kita mempelbagaikan offer kita kepada rakyat dan juga anak muda, apa yang kita dah offer sekarang kita jaga sebaiknya. Kita punya analogi cukup mudah. Mungkin boleh belajar daripada kedai nasi kandar. Kedai-kedai lain banyak menu, tapi kedai nasi kandar satu je menu je. Tapi peminatnya terus ada. Peminatnya mesti datang. Kenapa? Sebab menu itu dijaga turun-temurun. Jadi kita walaupun kalau kita tidak ada banyak offer yang kita ada ni jangan kita rogol dan kita perkosa. Okay? Yang kedua adalah saya cuit sikit soal anti-establishment ataupun pihak yang natural. Jadi mereka golongan atas pagar ni kita tak boleh impress dengan banyak benda. Jadi kalau kita tak boleh impress, kita jangan kecilkan hati mereka. Jangan kita cederakan hati mereka dengan sebarang label yang tak cantik dan tak perlu. Ni tidak, kalau orang muda cakap sikit, oh awak anti Melayu, awak anti perjuangan hak Melayu, awak siapa? Jadi saya percaya label-label sebegini, remaja itu budak dan sebagainya, sangat meruntun jiwa dan mendatangkan kebencian. Biarlah orang tak suka, kita jangan mau benci. Sebab kadang-kadang kalau tak suka, lama-lama jadi suka. Tapi kalau benci, hurdle untuk sampai kepada suka itu jauh. Jadi di sebalik kita perbagaikan offer kita, jaga offer yang kita ada, dan yang seterusnya jangan kita cepat melabel sesuatu itu sesat, tak betul dan sebagainya, insyaAllah. Terima kasih. Maknanya kita lebih kena terbuka menerima kritikan ataupun idea baru, bukanlah kita nak menentang. Okey, terima kasih Saudara Amirul atas rumusan yang diberi dan
Saudara Wak Imre, boleh bagi sikit tanda penutup. Saya tak adalah nak bagi apa sangatlah nutuk ni. Cuma bagi saya kita kembali kepada fitrah, sebab tadi sebelum saya datang sini pun saya ada bersembang dengan seorang tokoh politik yang versatile daripada Raub. Saya tak boleh sebut lah nama dia siapa, tapi dia memang bagi saya legend lah. Dia masih ada jawatan lagi di Raub sekarang. Cuma cara pendekatan politik dia sangat bagi saya sangat orang kata apa, bijak. Ya, dia ada wisdom dia. Ya. Jadi dia bercakap dengan saya. Okey, anak muda, apa pandangan anak muda tentang isu sekarang? Walaupun dia bukan lagi kelompok anak muda, tetapi dia kata dia jiwa dan juga pemikiran dia seperti anak muda. Sebab dia selalu duduk dengan anak muda. Macam saya malam ni lah, walaupun saya rasa saya tidak berapa dalam zon area muda lah sekarang. Sebab sekarang ni muda bawah 30. Kalau semua ni semua bawah 30 gini. Alumni. Jadi kita kalau dikata cuba banyakkan sesi dengan anak-anak muda untuk dapatkan feedback apa keluh kesah anak-anak muda dalam menghadapi isu-isu tentang kehidupan, dan dia juga memberi cadangan kepada kita supaya kita sentiasa memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada idea-idea daripada budak-budak muda ni, supaya mereka ini rasa bahawa kehadiran mereka ini sentiasa berada dalam sisi pemimpin masyarakat, kelompok, kawasan kampung dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok, saya tertarik cara dia. Dia selalu berada bersama-sama dengan anak muda. Program kadang-kadang tu, dia turun sama-sama pergi gotong royong orang muda. Dia pergi main apa ni, sukan sekali, jogging. Walaupun sebelum ni dia pernah menghadapi masalah kesihatan. Ya, dia pernah ada problem. Tetapi bagaimana dia dengan semangat dia yang kuat, dia bangkit, ya, dia duduk bersama-sama dengan anak muda untuk berkongsi aspirasi dan inspirasi dia untuk maknanya memberi pengiktirafan dan juga rangsangan kepada anak muda untuk terus bersama-sama berada dalam perjuangan politik tanah air ini, tak lain dan tak bukan adalah bersama-sama Parti UMNO. Ya, cuma satu perkara lagi yang kita kena ambil pandangan adalah bagaimana pendekatan politik yang kita ingin guna pakai, sama ada pendekatan Al-Mawardi ataupun Machiavellian. Sebab kalau Al-Mawardi ni dari segi idealnya dia nak mewujudkan sebuah negara yang berdasarkan kepada rahmat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rahmatan lil alamin. Itu mana tu? Tapi boleh kita kira maknanya pendekatan politik yang kembali kepada syariat Islam. Itu dari segi idealistik yang kita nak tengok, ya. Dan kalau kita tengok kerajaan sekarang, muafakat nasional contohnya sudah cukup cantik, sudah cukup ideal untuk menjadikan Malaysia ini lebih, orang kata apa, menjadi sebuah kerajaan yang lebih seperti mana yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tadi tu. Tetapi hakikatnya bila kita berhadapan dengan real politik semasa negara yang turut maknanya memerlukan kerjasama daripada parti-parti yang gabungan kaum-kaum yang lain itu, maka kita perlu memastikan supaya muafakat dan kemaslahatan umat ini dapat sama-sama kita tangani demi untuk menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara yang maju, progresif dan berkebajikan. Okey, sekian. Saya rasa setakat itu saja, dan saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan kepada semua tetamu-tetamu kita pada malam ini kerana sedia hadir untuk berkongsi idea dan pandangan terhadap persoalan yang dibangkitkan. Seperti yang kita maklum, parti-parti politik inilah yang akan membentuk kerajaan selepas saja pilihan raya umum diadakan. Pentingnya anak muda turut terlibat dalam parti politik dan ambil tahu perkembangan politik tanah air kita. Jadikan sejarah sebagai guru kita dalam memilih sesuatu yang terbaik. Janganlah kita tersalah pilih lagi. Jadi setakat itu saja, saya mohon rakan-rakan di luar sana yang untuk like, komen ataupun share page Progresif Pahang, dan kami akan kembali lagi pada masa akan datang dengan penambahbaikan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada sedikit sinar mata daripada pengurusi. Allah, susah je Sabah Aziznya kita. Allah, susah je Tuan Musi kalau bagi ni. Banyak sikit. Ini je mampus. Jangan gitu wah, Allah tu susah. Terima kasih wah. Terima kasih atas studi kami. Terima kasih wah.
Terima kasih. Okey. Dah, ini boleh senang minum. Kan? Tu Irfan S. Ini brand ni brand daripada X player faham. Tahun depan ni Syarif. Oh. Dia buat game kita orang buat ni. Okey, dia kita bagi ganti lah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyaklah. Okey, saudara Azul kita Liverpool lah. Liverpool lah. Dah hilang. Tengok emas Liverpool. Tengok emas lah.